Baik, tarikh-tarikh penting untuk PRN Johor sudah kita ketahui. Sekarang ini tiba masa untuk semua parti politik susun strategi mereka. Dan dalam bab itu masih lagi belum ada banyak pencerahan berkenaan dengan strategi parti politik. Utamanya perbincangan dan agihan kerusi. Kecuali mungkin beberapa parti seperti Muda, Amanah DAP dan sebagainya yang sudah memberikan sedikit penjelasan berkenaan dengan percaturan dan persetujuan politik mereka. Dan kebanyakan daripada parti sememangnya perlu merombak semula strategi. Tambah lagi mengambil kira jumlah pengundi muda kali ini yang pertama kali masuk untuk mengundi 18 hingga 20 tahun yang agak ramai. Kerana kalau kita lihat strategi perlu dirombak kerana apabila melihat prestasi mereka pada PRU 14 yang lalu di negeri Johor agak kurang memberangsangkan. Mungkin kecuali dua parti, DAP dan Amanah, pada PRU 14 di Johor memenangi masing-masing 100% dan 75% daripada kerusi yang mereka tandingi. Tapi kalau kita lihat di sini dan ke bawah, MIC hanya memenangi 50% kerusi yang ditandingi, diikuti UMNO dan Bersatu. Bersatu pada ketika itu sudah tentu bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan pada 2018, menang hanya 47% daripada kerusi yang ditandingi dan juga Pakatan Harapan 42%. Dan selebihnya, MCA Gerakan Bebas Sifar Peratus. Tiada ada satu kerusi pun yang mereka tandingi, mereka menang pada 2018 di Johor. PAS juga hampir sifar. Daripada 41 kerusi yang dipertandingkan, hanya satu kerusi dimenangi. Bersamaan dengan 0.0002% kerusi yang ditandingi. Dan apa yang perlu menjadi tunjang kepada strategi politik mereka? Sudah tentu, isu rakyat. Banyak isu yang dihadapi oleh beberapa kelompok penduduk di beberapa dun berbeza yang dialami di sekitar Johor, seperti mana di serata Malaysia. Tapi antara yang utama, seperti mana di serata negara, adalah masalah kenaikan harga barang dan juga inflasi. Di Johor, kalau kita lihat data daripada Jabatan Statistik Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia, 3 komitmen terbesar bagi penduduk yang tinggal di negeri Johor pada tahun 2016 berbanding dengan tahun 2018 adalah perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain, juga makanan dan minuman, bukan alkohol dan kos pengangkutan. Kos pengangkutan baru-baru ini di serata Malaysia juga menyaksikan peningkatan yang agak mendadak dan ia adalah antara top 3 rakyat Johor belanjakan berdasarkan pendapatan mereka setiap bulan. Perumahan air elektrik sebagai contoh naik daripada RM976 kepada lebih RM1,000. Begitu juga dengan pengangkutan, RM633 kepada RM670. Ini adalah penyumbang utama kepada kenaikan harga barang atau kenaikan komitmen mereka dan isu yang sudah tentu mereka akan titik beratkan dalam memilih siapa yang akan menjadi kerajaan negeri dan memimpin Johor yang seterusnya. Malah jika kita bandingkan indeks harga pengguna pada tahun 2021 setakat September, kalau kita lihat ini adalah nampak seperti banyak data, tapi apa yang saya mahu anda lihat adalah di Malaysia, indeks harga pengguna yang mengukur harga barang-barangan asas sebuah isi rumah yang normal adalah 119.6. Jika kita bandingkan dengan beberapa negeri di serata Malaysia, ia adalah kira-kira sama, 124, sedikit tinggi di Pulau Pinang sebagai contoh. Selangor dan Wilayah Persekutuan, Lembah Kelang, 125. Tapi di Johor, setakat September 2021 adalah yang tertinggi berbanding semua negeri di Malaysia. 126.0. Bermakna data ini menunjukkan antara 12 atau 13 barangan asas yang dikira dalam indeks harga pengguna ini, barangan asas yang kita semua belanja duit untuk dapatkan, di Johor paling tinggi harganya. Ini adalah satu gambaran yang agak sentral kepada keseluruhan gambaran kos sara hidup di Johor setakat September 2021, kata Jabatan Perangkaan. Dan sudah tentu sehingga Disember 2021, 3 bulan selepas itu, kita lihat ada sedikit penurunan pada Johor kadar inflasinya, bukan yang tertinggi di Malaysia seperti ini, tapi tak dapat kita nafikan bahawa isu inflasi, kenaikan harga barang, kos sara hidup begitu penting dalam semua strategi politik yang perlu disusun oleh parti ini menjelang 12 Mac depan apabila rakyat Johor memilih untuk mengundi. Dan tak dilupakan seperti yang saya sebut sebentar tadi, ini adalah PRN pertama yang akan menyaksikan undi 18 dilaksanakan. Bermakna 18 hingga 20 tahun akan turun mengundi buat pertama kali dalam sejarah negara kita dan ia bermula di Johor. 5 kerusi dun yang tertinggi. Ini data SPR setakat suku tahun ketiga 2021 di Johor, data terbaru yang kita ada sehingga SPR mengesahkan data terbaru data pemilih pada kali ini. Ini adalah data yang terbaru. 5 kerusi dun dengan jumlah pengundi 18 dan 19 tahun yang tertinggi. Puteri Wangsa
Kota Iskandar, Tiram, Permas dan juga Perling. So, tentu beberapa kawasan ini juga dibelenggu seperti yang saya sebut seperti tadi dengan kos harga hidup yang semakin tinggi. Bersatu bertanding di bawah tiket PH pada 2018 di Puteri Wangsa, menang dengan majoriti yang agak sihat. Kalau kita bandingkan semua, kita lihat semua majoriti yang dimenangi di kerusi ini semuanya agak sihat. Paling sedikit adalah 8,098 majoriti. Paling tinggi adalah hampir 25,000. Tapi katanya dengan ratusan ribu pengundi berumur 18 hingga 20 tahun akan masuk kali ini, mungkin angka ini tidak nampak begitu besar. Apa impaknya itu kita tunggu dan lihat. Tapi apa yang penting, strategi parti politik harus disusun sekarang dan ia bukan terhad kepada agihan kerusi dan permainan politik semata-mata, tapi ia perlu mengambil kira tunjang utama anak muda dan apa isu yang mereka titik beratkan. Ini sedikit angka lagi berkenaan dengan PRN Johor.